Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mystic Horror. Salam sejahtera. Jom kita sambung balik kisah kita. Pada part yang kedua kita berhenti dekat yang Yumiko bawa sampai dekat satu jalan, dan jalan tu adalah jalan mati dan di hujungnya adalah hutan, dan dekat hutan tu pula dia orang dengar ada bunyi air terjun. Jadi semua pakat minta nak mandi macam budak kecil, semua merengek. Tapi Yumiko of course lah tak bagi, sebab air terjun tu berada di dalam kawasan orang hutan. Dan mereka juga perlu ingat, ini adalah salah satu larangan Himiko sama. Mereka tak dibenarkan merayau sesuka hati, especially dekat luar kawasan kampung Yorizawa. Segala pujuk rayu telah dibuat oleh student ni lah, tapi tak diendahkan pula oleh Himiko. Dan diingatkan sekali lagi bahawa yang student ni ada aktiviti, tak payah nak sibuk-sibuk nak mandi air terjun. Jadi diorang pun aktiviti sosial pun bermula. Diorang pun repair lah beberapa rumah yang dah dikenal pasti yang memerlukan perhatian segera. Kata Rosman, diingatkan negara maju macam Jepun ni confirm lah rakyat dia terjaga kan, tengok negara dia maju macam mana kan. Tapi bila diamati, rupa-rupanya lebih kurang macam kat Malaysia juga. Kebanyakan rumah yang ada dekat Yorizawa ni bagai telur di hujung tanduk, tak dipedulikan oleh government Jepun. Tunggu masa nak roboh aja kan. Ada yang siap pasak pakai tiang lagi. Kadang-kadang Rosban dengan Lily ni duk melawak dah macam dekat negara dia orang pula. Dia orang pun stop lah untuk lunch time. Dan makanan masih lagi mengecewakan, tak ada langsung makanan yang halal, masih lagi dengan hidangan khinzir. Jadi si Rosman ni macam bengang. Takkanlah yang Miko ni tak sensitif. Takkanlah yang Miko ni tak tahu yang si Rosman ni orang Muslim daripada Malaysia, macam tak sensitif pula. Tapi yang lain-lain yang bukan Islam confirm dah meluru ambil makanan. Memang lapar, sebab pagi tadi hanya makan bubur je buat breakfast, tu pun tak sedap. Terpaksalah si Rosman ni balik kejap dekat rumah nak ambil mi segera. Yang bagusnya dia dah packing siap-siap dah 7 cawan mi segera sebelum datang ke Yorizawa. Tapi pelik juga kalau hari-hari makan mi segera kan. Nak tak nak confirm lah kena makan yang benda yang dihidangkan oleh dia orang. Dalam perjalanan nak pergi ke rumah untuk berehat, si Rosman ditegur oleh si Lily, gadis daripada Filipina. Dia cakap dia nak ikut sekali balik ke rumah. Rupanya dia nak pergi tandas. Jadi dah sampai dekat rumah, si Rosman terus ambil mi cawan ataupun mi segera. Manakala si Lily ni terus pergi toilet sebab dia dah tak tahan nak terkencing. Dia takut nak balik sorang-sorang. Dia tengok si Rosman ni balik nak ambil Maggie, terus dia ikut. Jadi lepas dah settle apa semua, si Rosman ni sementara nak tunggu si Lily ni habiskan dia punya bisnes dalam tandas, si Rosman dia lepak kejap dekat salah satu ruang dalam rumah. Tiba-tiba dia ditegur oleh satu ucapan. Sumimasen. Kedengaran suara macam orang tua menegur. Si Rosman terus pergi dekat pintu, tapi tak ada orang pula. Dan tiba-tiba, konnichiwa. Sekali lagi Rosman ditegur. Kali ni dia tengok ke belakang rumah, masih lagi tak ada orang. Dan tiba-tiba perkataan konnichiwa tu Rosman balas. Konnichiwa. Hello everyone. Hello. Konnichiwa. Berkali-kali Rosman ditegur. Dia cuba cari kat mana datang bunyi tersebut. Tapi bila dia tekap telinga dia dekat lantai rumah tersebut, nak gugur jantung si Rosman ni bila dia tahu ucapan tu datang je daripada bawah lantai ruang tamu, tempat orang kampung duk bisik semalam. Jadi dia terus berlari ke belakang dan bertembur pula dengan Lily yang dekat dapur. Serta merta kena tampar pula, tiba-tiba dituduh sebagai pervert oleh si Lily ni. Yang si Rosman ni dengan belanya, what the hell, kau mengendak aku kencing je, marah si awet Filipina ni. Jadi maknanya si Lily ni dia dakwa si Rosman ni yang intai dia daripada celah-celah rekahan pintu bilik air. Okay, that's it. Rosman tarik tangan Lily berlari keluar dari rumah. Dekat luar, Lily tolak pula si Rosman sampai jatuh dan dia kena maki hamun lagi. Waktu dia tengah maki hamun tu, si Rosman ni masih cakap, Lily, please stop, I didn't peep. Because I heard there's a creepy voice talking to me under the floor. Shut the fuck. Wait, what's that?
suara orang tua ketawa tiba-tiba dengar daripada dalam rumah. Dia orang tengok, yes, memang ada atuk tengah terkekek-kekek gelak sambil tunjuk jari ke arah Lily. That old pervert. Lily dengan muka merah padam serbu masuk rumah. Tapi dia sempat buka pintu. Dia tengok dan dia tutup balik. Dan dia tarik tangan Rosman dan belah daripada situ. Jadi si Rosman ni tertanya-tanya. Tadi bukan main marah. Bila dah masuk rumah, dia ribas-ribas balik. Terus tarik tangan dia keluar. Jadi pelik lah kan. Dia pun tanyalah kenapa Rashin tak tutup pasal ni. Actually, there's no one in the house. But I heard laughter from underneath the floor. I told you so, look. Lily terus nak bawa isu ni ke Yumiko-san. Tapi Rosman cakap tak payahlah. Apa yang awak nak bagi tahu dia? Rumah ni ada hantu. Memang kena gelak je nanti. Aktiviti tengah hari tu diteruskan lagi sampailah pada waktu petang. Loceng tokong berbunyi telah menandakan perintah berkurang dan nak mula. Pada malam tu si Rosman dengan Lily, dia ceritalah apa yang berlaku pada siang tadi dekat grup lain. Dah semua tak berani nak lepak lepas dengar cerita si Lily ni dengan si Rosman ni. Jadi pada malam tu beramai-ramai tidur berhimpit dalam bilik sebesar ruang store. Dia orang punya takut tu lepas dengar cerita tu sampai kalau nak pergi toilet memang satu grup kena pergi. Bunyi enjin waktu dia orang tengah guna tandas tu bergema dekat luar. Dan ditambah ada cahaya pelita terpancar dekat sebalik lansir tingkap. Rupanya perarakan orang hutan pergi ke tokong tengah berlangsung pada waktu ni. Semua tak berani nak tengok daripada tingkap. Dan dirasakan grup Kentaro ada lebih kurang 200 meter daripada mereka pun macam tu juga. Mereka berkurung beramai-ramai dalam bilik yang sempit. Jadi untuk menghiburkan hati, waktu dia orang tengah menyorok dalam bilik sempit tu, dia orang ceritalah cerita-cerita lucu ataupun pengalaman lucu ataupun lain-lain. Selain daripada Lily, Rosman dan Yamazaki, ada lagi dua pelajar perempuan iaitu Sonoko yang berasal daripada Tokyo dan juga Yumi daripada Taiwan duduk dalam grup dia orang. Grup lagi satu ni pula adalah male dominant, ramai lelaki pula yang bernama Kentaro, Kitaura, Gunma dan juga perempuan yang bernama Rika. Yang waktu ni Rika ni dia tengah dating dengan si Ben, mamat daripada Amerika tu. Bila Ben dah balik, tinggal 4 orang lah dalam grup tu. Rosman satu kos pula dengan Yamazaki. Ben dan Gunma lain-lain baru kenal bila dia join kelab. Time tu lah kata Rosman borak pasal Doraemon. Kan best kalau ada Dokodemo, iaitu pintu ke mana saja. Dan keluarlah lawak-lawak entah apa-apa gelak sakal lah. Sampai terlupa yang pasal orang hutan dekat luar dan juga dekat ruang tamu rumah tu bantu. Tengah gelak-gelak, ada pula orang lain yang join gelak. Bila dah dengar bunyi gelak tu, masing-masing stop. Yang tengah gelak-gelak ni kan, tiba-tiba stop bila dengar ada suara gelak datang daripada ruang tamu. Bila dia orang stop gelak, bunyi gelak daripada ruang tamu tu masih lagi berbunyi. Waktu dia orang diam, sunyi, sepi, hening, semua tak berani nak buka mulut. Tiba-tiba ada dengar suara motor. Itu adalah suara yang keluar daripada ruang tamu. Dan ditambah pula bunyi tapak kaki macam orang munah mandi terdengar dekat ruang tamu. Apa lagi, yang perempuan dah of course lah peluk-peluk sama dia orang. Yang jantan, si Mazaki dengan Rosman takkan nak join peluk kot, malu babe. Jadi kenalah beranikan diri pergi cek, padahal takut nak mampus. Waktu dia orang keluar nak pergi intai, tiba-tiba bunyi orang berjalan dekat ruang tamu tu hilang. Si Rosman ni pula usah dekat luar tingkap. Dia tengok kat luar rumah kosong, tak ada apa-apa. Dan tiba-tiba koko kelibat lembaga hitam memanggil-manggil. Yamazaki dengan Rosman berlari sampai ke dapur. Berlari daripada ruangan dapur. Silap. Macam lipas kudung, dua orang tu lari masuk bilik, tutup pintu dan berdoa. Tak ada siapa lah yang nak beramah mesra dengan dia orang kat dalam bilik pula. Kelima-lima pelajar tersebut berselubung dalam sleeping bag masing-masing. Dia orang tarik zip sampai ke atas. Tengah menggigil-gigil dalam sleeping bag tu dengar orang mengira. Ichi ne san yon go. Dia kira dalam bahasa Jepun lah. Itu yang dia orang dengar. Rosman tahu dia bukan dia seorang yang dengar, sebab dia tengok Sonoko, Yumi dan Lily menangis. Jadi confirm lah suara kiraan tu didengar oleh 3 orang. Pula duk merayu, tolonglah pergi berulang kali dalam bahasa Jepun lah.
dengan suara terketak-ketak. Jadi sebagai orang Islam, apa lagi cara yang kita ada? Baca ayat kursi kan, baca surah Al-Baqarah, itu je lah yang boleh tahu. Tapi tak tahulah kenapa dalam ketakutan yang amat sangat tu, mata dia berat je. Dan terus si Rosman ni terlena dalam dia baca-baca ayat kursi tu, terus terlena. Bila dia sedar-sedar, matahari dah direct suluh ke muka. Tiba-tiba dengar suara si Yumiko datang kejut dia orang. Satu grup rupanya terlajak tidur pada pagi tu. Jadi 2 malam dah berlalu, 12 hari lagi. Jadi dia punya sejuk rasa sampai ke tulang pada pagi tu. Disebabkan semua tak bawa baju sejuk, masing-masing lah berbalut selimut pergi ke balai raya nak bersarapan. Tengok lepak air bertakung sana sini, rupanya hujan malam tadi. Patutlah syok tidur. Bila cakap pasal malam tadi, Rosman teringat kejadian stranger dalam rumah. Yang pelik, dia tak ada siapa pula cerita dekat Yumiko-san. Dan dia sendiri pun tak tergasa nak cerita, rasa nak breakfast saja. Selalunya ramai atuk-atuk dan nenek-nenek buat morning walk, tapi pagi ni tak ada pula. Sejuk sangat kot, lagipun cuaca agak mendung. Gunung Gandang hilang teguh daripada pandangan disebabkan kabus amat tebal. Grup Kentaro tak ada dekat balai raya. Ingatkan tak sampai lagi, tapi macam dah dekat licin. Mangkuk bubur tu pun tak sampai-sampai lagi. Yamazaki ni terus tanya dekat Yumiko-san, tak nak pergi kejutkan grup satu lagi ke? Yumiko mula-mula dia buat tak dengar, tapi bila tanya sekali lagi, baru dia macam terkejut-kejut nak jawab lah. Dia orang dah start awal sebelum korang. Lah, boleh pula macam tu. Sedap jugalah, sebab hari tu cakap go out and work as a team. Tak apalah, nantilah catch up somewhere. Dia orang pun sambung balik kerja kemarin. Dia orang repair saluran air rumah. Adalah seorang atuk ni, saluran paip dia patah, ditimpa dahan pokok. Kata Rosman, memang betul lah, ini wati orang Jepun ni. Boleh ada idea dengan piping system dia tarik air daripada gunung ke centralized takungan yang dikongsi oleh 3-4 rumah tanpa sebarang engineering knowledge. Pakai common sense saja buat pakai buluh, tapi dah berpuluh tahun pun masih kukuh lagi. Waktu repair tu, sambil-sambil repair tu, dia orang menyembang dengan tuan rumah ni. Dia orang tanyalah atuk tu. Menurut atuk tu, semua penduduk kampung Yurizawa mostly single as in eternal virgin. Maksud dia, mereka ni single bukan sebab janda ataupun bapa tunggal ataupun duda. Beberapa tahun selepas penghijrahan anak-anak muda ke kota-kota besar, mereka yang masih ada dekat Yurizawa buat keputusan tak nak kahwin sebab nak kekalkan tranquility dekat kampung tersebut. Kalau kahwin nanti macam-macam masalah pula. Dah ada anak, nak kena pakai duit banyak. Nanti bila anak dah besar, nak kena bawa pergi sekolah. Bila dah pergi sekolah, ada barang sekolah pula nak kena beli. Polis pun tak perlu sebab semua orang tahu. Semua orang yang nak rompak apa-apa pun kat situ, apa pun tak ada. Miskin tak, kaya pun tak. Confirm kata kalau rompak pun tak untung, apa je yang ada. Tapi salah seorang daripada grup Yamazaki ni menyampuk, kalau jenayah bukan satu kebimbangan, kenapa setiap rumah yang dia orang pergi, termasuklah rumah tupangan dia orang dekat pintu depan, kenapa kena ada sampai 3 engsel? Even dekat Tokyo pun tak macam tu dia punya secure. Tapi atuk tu bagi alasan. Masalah dia, alasan dia terlalu vague. Alasan dia, you will never know for sure. Okay. Kemudian mereka dihidangkan teh tawar. Bila tengok air teh Jepun ni, si Rosman ni teringatlah time dekat kampung kat Kedah. Kalau ada gotong royong macam ni, confirm ada teh susu ataupun teh tarik lah, dengan kuih ketayap ke, pulut kuning cecah sambal tumis petai ke. Tapi sekarang ni sayang, dia beribu kilometer daripada kampung halaman. Gotong royong kampung orang lain dapat Japanese herbal tea yang tak best langsung. Tapi kerja aman masih diteruskan ke rumah lain pula. Dan matahari semakin tinggi, tapi grup Kentaro masih tak kelihatan. Waktu tengah lunch break dekat balai raya, hanya grup Yamazaki je yang ada. Yumiko-san pula dari pagi tadi tak nampak batang hidung. Nak call waktu tu tahun 1990-an, mana ada handphone lagi. Nak pergi rumah Yumiko, seorang pun tak tahu kat mana dia tinggal. Kenapa tak ada siapa pun yang tahu kat mana satu rumah Yumiko-san? Itu adalah kata Rosman dalam hati. Jadi Rosman pun bila dia terlintas ayat ni, terus dia pergi cerita dekat kawan-kawan dia. Dan semua setuju. Pelik, kenapa semua tak tahu kat mana dia tinggal? Dan nama penuh pun tak tahu. Yang tahu nama pendek Yumiko. Jadi Yamazaki ni minta semua stick to their activity, dan meyakinkan bahawa nanti bertemu lah tu kat mana-mana.
Yurizawa ni tak besar mana pun. Kalau ikut plan, minggu pertama dia orang fokus nak repair rumah-rumah. Minggu kedua baru nak cuba repair saliran kampung tersebut. Sejak kelab yang dianggotai Rosman ni adalah sama ada architecture or structural engineering student, kerja-kerja bertukang ni semua metal je. Mereka dah bahagikan kerja ikut kumpulan. Dan Lily cadangkan dia orang pergi melawat salah satu rumah yang di bawah grup Kentaro. Setelah 3 rumah dilawati, masih tak jumpa juga grup Kentaro. Pelik, mana pula dia orang ni pergi? Hati rasa nak panas je bila Yumiko-san ni pun masih tak nampak batang hidung. Jadi dia orang pergilah dekat salah satu rumah. Dia orang pergi tanya rumah Yumiko ataupun arah rumah Yumiko. Yumiko? Siapa Yumiko? Itu adalah seorang nenek Jepun. Mungkin dia nyanyok tak ingat kod dengan Yumiko-san. Ketuk rumah lain pula semua tanya siapa itu Yumiko. Nak bagi nama penuh, tak ada siapa pun tahu. Yang tahu Kentaro seorang je sebab dia je yang dia dengan Yumiko-san. Jadi punyalah kelang kabut rupanya arrangement universiti ni. Tak apalah, tunggu petang nanti ikut time dinner. Jadi diorang pun teruskanlah lagi aktiviti tanpa pula dah. Jadi diorang pun teruskanlah aktiviti tanpa lagi diorang pun teruskanlah aktiviti buat apa yang patut. Petang tu dah dekat pukul 5, grup Yamazaki sampai dekat balai raya dan diorang tengok grup Kentaro tengah melantak. Biasalah kalau jumpa mestilah confirm, tegur siapa, tanya khabar, hai ke apa. Tapi kali ni tak, tunduk je kepala masing-masing. Bila grup Yamazaki duduk dekat meja makan, serentak grup Kentaro bangun dan letak mangkuk dalam sinki. Kenapa pula ni? Rosman cuba tarik perhatian Gunma dengan tarik baju dia. Gunma cuma tengok kejap dan tengok Rosman, dan kemudian dia belah. Kata Rosman, muka Gunma ni dia macam nak menangis tau. Jadi tanpa berkata apa-apa, grup Kentaro pun belah tinggalkan balai raya. Yumiko sampai dekat balai raya dan tegur semua orang. Macam biasa, bila tanya, kau pergi mana? Yumiko cakap dia ada hal. Dan yang perempuan pula tanya, by the way Yumiko-san, tak perlu tahu pasal tu, I live around here. Itu je jawapan dia. Mereka kemudian tanya full name Yumiko pula. Boleh pula makcik tu tanya nak buat apa. Hello, kalau ada emergency case macam mana? Dah lah tak bagi tahu tinggal kat mana. Nama penuh pun tak cerita. Apa kes kau ni? Jadi, diorang ceritalah macam mana orang kampung Yurizawa semua tak kenal anyone by the name of Yumiko. We thought you live here. Kalau emergency macam mana? What the hell? Pelik betul lah makcik ni, kata Rosman dalam hati. Okay, diorang bagi senario. If something happen during the night, jangan sekali-kali keluar waktu malam. Faham? Kata Yumiko dengan suara yang keras. Yamazaki bertindak sebagai ketua kumpulan. Dia explain, kalau awak berahsia macam ni, if something happen waktu malam, kami tak teragak-agak nak keluar untuk dapatkan bantuan. Yumiko masih degil dengan amaran tak dibenarkan keluar malam dia. Yamazaki balas pula dengan nada tegas. Yumiko-san, kau ingat ya, kami dekat sini sebagai sukarelawan, tak dibayar walaupun 1 sen. Jadi jangan nak cuba cerita pada kita orang apa yang boleh, apa yang tak boleh. Faham? Itu adalah dia cakap bahasa Jepun lah, tapi ini explanation dalam bahasa Melayu. Renungan tajam Yumiko-san ibarat pedang samurai. Boleh rasa tau bahang dia. Waktu tu Yumiko beredar daripada balai raya tanpa buka mulut. Dia orang yang dah separuh jalan tengah makan dah tak selera nak sambung makan. Rosman tak dapat tahan rasa tak sedap hati dia. Weh, aku rasa kita patut berhentilah. Seriously, banyak benda aku tengok tak kena dengan kampung ni. Ditambah pula dengan Yumiko ni, perangai dia misteri sangat. Aku tak rasalah aku boleh tahan sehari lagi kat sini. Lily angguk, ditambah Sonoko dan juga Yumi. Dia orang semua kemudiannya alihkan pandangan kepada defector leader Yamazaki. Lebih kurang seminit dia mendiamkan diri. Yamazaki buat keputusan, okay, jomlah kita berhenti mengarut benda ala ni. Lepas ni kita pergi rumah grup Kentaro, kita bincang, tengok macam mana. Aku tak rasalah dia orang tak setuju dengan cadangan kita dah. Dia orang mesti setuju punya. Yes, memang betul apa yang Yamazaki cakap pasal Rosman tarik baju Gunma tadi. Daripada riak wajah dia seolah berkata get the hell out of here. Tiba-tiba Rosman rasa berdebar-debar. Naluri kuat suruh dia pergi ke rumah grup Kentaro sekarang juga. Kicauan burung-burung dekat langit terbang pulang ke sarang dah menandakan hari nak malam. Diorang sepatutnya dah balik ke rumah, tapi semua dah tak peduli dengan arahan, amaran dan apa-apa lagi rule yang tak masuk akal. Grup Yamazaki berlari ke rumah grup Kentaro. Sampai dekat sana, diorang dapati rumah tersebut kosong. Betul ke diorang duduk rumah ni? Tanya si Lily. Rumah yang diorang sampai ni
dia orang rumah yang dia orang ingat grup Kentaro duduk ni, rumah ni bukan saja kosong, lantai berdebu, menandakan bertahun tak berpenghuni. Kan Yumiko-san kan cakap dia orang tinggal dekat next door. Ya betul ke? Ke kita salah dengar ni? Bila cakap next door tu tak adalah sebelah betul macam yang diceritakan sebelum ni. Setiap rumah dipisahkan dengan ladang atau sawah. Daripada rumah tumpangan dia orang saja ada beberapa rumah dalam jarak 200 atau 300 meter radius. Jadi rumah yang mana satu? Ingatkan rumah yang sekarang ni kerana sederet dengan rumah dia orang. Jadi grup Kentaro ni pun split untuk cek setiap rumah dalam lingkungan 300 meter. Kalau zaman sekarang bolehlah pakai handphone, tapi time tu kena plan in advance on the timing. Jadi sebuah set jam. Time ni pakai jam G-Shock ataupun Baby G. Time ni jam ni paling famous lah. Zaman sekarang tak tahulah. Dia orang setting jam G-Shock masing-masing, timer lah. Lepas tu dia orang janji nak rendezvous kat sini dalam 20 minit. Adalah lebih kurang 15 minit. Adalah dalam lebih kurang 15 rumah, area rumah mereka within 300 meter. Roseman punya coverage semua rumah tinggal yang confirm tak ada orang, sebab dah usang sangat. Tak ada bumbung pun ada. Tepat 20 minit Roseman berlari balik ke rendezvous point. Yamazaki geleng kepala sebaik make eye contact dengan Roseman. Yumi dan Sonoko sampai berdua bercakap, "Gila, Lily?" Tiba-tiba Lily? Okey, kita stop kat situ dulu sampai Lily. Apa yang terjadi dekat Lily? Tunggu sambungan part yang keempat. Minta maaf lah, cerita dia masih lagi panjang lah. Kalau baca penuh ni mau sampai 1 jam. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf, saya terpaksa pecah-pecahkan cerita ni kepada beberapa bahagian. Saya tak sempat nak habiskan semua. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi tengok cerita pada malam ini. Dan saya harap anda semua terhibur. Dan saya minta maaf kalau ada gagap ke, ada tersendawa ke tadi kan. Saya memang tak sengaja. Minta maaf sangat-sangat lah ya. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mystic Horror untuk anda dapat kisah-kisah seram yang baru.